Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang projek akhir inovasi sosial. Baiklah, untuk yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan projek akhir inovasi sosial merupakan satu projek berkumpulan dalam melengkapkan kerja khusus bagi subjek pemikiran kritis dan kreatif. Skop projek adalah mengandungi aktiviti tugasan kami secara berkumpulan bersama dengan masyarakat di sekitar kami dalam menjayakan projek inovasi sosial. Baiklah, untuk pengenalan projek inovasi sosial, projek inovasi sosial ni bertujuan memberi pendedahan kepada kami tentang projek yang dapat disumbangkan kepada masyarakat. Tambahan pula dapat memupuk kami sebagai pelajar yang kreatif dan para pelajar yang selaras dengan pendidikan yang berteraskan fleksibel demi menghasilkan pelajar-pelajar yang bermutu tinggi dan menerapkan nilai murni serta berbakti kepada masyarakat di luar sana. Seterusnya, pengenalan sukarelawan bencana alam dalam kurungan banjir. Okey. Seperti yang dimaklumkan, banjir kerap berlaku pada akhir tahun. Kebiasaannya akhir tahun disebabkan oleh faktor cuaca, hujan yang lebat selama berhari-hari dan menyebabkan banjir itu senang terjadi. Banjir ni dia mudah berlaku pada kawasan rata dan rendah. Apabila tempat yang rendah itu mudah bertakurnya sebab punca untuk air tak dapat nak pergi ke saluran tu, menyebabkan sesuatu tempat itu mudah mengalami banjir. Selain itu, banjir sering berlaku seperti banjir kilat, banjir angin monsun. Banjir-banjir berikut menyebabkan pengaliran air yang kurang teratur seperti longkang tersumbat, masalah bangunan, batu sungai sempit dan sebagainya. Fenomena ini mudah berlaku di kawasan bandar kerana mempunyai penduduk yang padat dan pembangunan tidak dirancang semakin giat dijalankan. Okey, baiklah. Seterusnya, saya ingin ceritakan sedikit tentang sejarah banjir. Banjir yang pertama kali dapat direkodkan pada tahun 1886 merupakan peristiwa banjir besar pertama berlaku di tanah Melayu. Banjir sering melanda di negeri-negeri pantai timur, terutamanya negeri Kelantan. Itu adalah sikit. Peristiwa itu menyebabkan kerosakan berlaku, antaranya ialah kerosakan harta benda, rumah, kereta, kehilangan barang peribadi dan sebagainya. So, selain daripada kerosakan itu, banjir juga boleh meragut nyawa. Boleh meragut nyawa kalau tidak ada sukarelawan ataupun pihak-pihak yang tertentu berwajib untuk menyelamatkan para penduduk ini. Tambahan pula, banjir juga menjadi salah satu fenomena tidak dapat dielakkan, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Maknanya seluruh dunia mengalami banjir. Tak kiralah kita duduk di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan negara-negara Eropah yang lain pun sama juga. Baiklah, itulah sedikit yang saya dapat jelaskan untuk bahagian pengenalan. Seterusnya akan disambung oleh ahli kepala saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazri Al-Kushairi bin Yusof. Hari ini saya akan membentangkan mengenai penyataan masalah dalam menjalankan program sosial, iaitu program sukarelawan bencana alam. Info mengenai aktiviti sukarelawan terhadap mangsa bencana alam, khususnya banjir dalam kalangan pelajar universiti, perlulah dititik beratkan oleh pihak berwajib. Hal ini kerana program sukarelawan didominasi oleh golongan belia dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mewujudkan semangat kesukarelawan dalam diri para pelajar. Oleh itu, kami sebagai pelajar BEE yang dilahirkan dengan sikap prihatin telah merancangkan satu projek sukarelawan mangsa bencana alam. Oleh itu, ketua kumpulan telah menyiapkan kertas cadangan untuk membawa seramai 40 orang pelajar dalam pilihan akhir ini. Dengan program ini dapat memberikan kesan terhadap kefahaman
penerapan dan pembudayaan pemikiran kreatif dan inovatif dalam inovasi sosial pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adlina binti Aimi dan hari ini saya akan menerangkan tentang objektif program sukarelawan bencana alam. Program sukarelawan bencana alam ini bertujuan untuk mengumpul data-data mangsa banjir di seluruh negara agar ia dapat membantu pihak berkaitan mencari penyelesaian masalah banjir di kawasan tersebut. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menghulurkan tenaga kerja dari kalangan mahasiswa Universiti Teknikal Malaysia Melaka bagi memudahkan proses bantuan di kawasan banjir tersebut. Seterusnya, program ini juga bertujuan untuk memberi sumbangan keperluan harian kepada mangsa banjir. Kebiasaannya, mangsa banjir akan mengalami tekanan emosi setelah melihat kemusnahan rumah ataupun barang keperluan mereka. Oleh itu, program ini juga bertujuan untuk memberi sokongan moral untuk meningkatkan semangat mereka yang menghadapi masalah banjir ini. Program ini juga bertujuan untuk mengadakan kempen untuk membolehkan orang ramai memberi sumbangan kepada aktiviti pemulihan. Secara tidak langsung, program ini juga dapat memupuk semangat kerjasama di kalangan mahasiswa dan juga dapat membantu mangsa banjir. Sekian, itu saja daripada saya. Program sukarelawan bencana alam ini dibimbing oleh pensyarah pembimbing iaitu Dr. Rahman bin Hashim. Seramai 7 orang ahli jawatan kuasa yang diketuai oleh Hazri Al-Kushairi sebagai pengurusi, Tengku Nur Nadira sebagai naib pengurusi, Wan Amirul Syazwan sebagai setiausaha, Wan Muhammad Irfan sebagai bendahari, Harid Arsyad sebagai AJK Logistik, Nur Adlina sebagai AJK Makanan dan akhir sekali Harid Haikal sebagai AJK Multimedia. Selain itu, seramai 30 orang sukarelawan mahasiswa dan 15 pasukan pusat perubatan dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka juga turut serta untuk menjayakan aktiviti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, saya ingin menyambung tentang input ataupun aktiviti yang boleh dijalankan ataupun aktiviti yang kami jalankan untuk projek akhir inovasi sosial untuk dalam kurungan bencana alam iaitu banjir. Aktiviti-aktiviti untuk membantu masa banjir salah satunya ialah mencari dana masa-masa banjir. Kita sedia maklum berlakunya banjir ni banyak harta benda ni rosak, rumah-rumah, harta benda. Lepas tu para penduduk kawasan pun terjejas, mengalami kerugian yang tinggi. Justru kita sebagai sukarelawan ni membuat tabung dan mencari dana serba sikit dapat meringankan masa-masa banjir ni, terutamanya pada masa-masa ni yang terdirinya daripada orang-orang golongan yang susah. Okey, seterusnya aktiviti yang dapat membantu iaitu menyediakan tempat tinggal sementara untuk masa-masa banjir. Kita pun sedia tahu setibanya waktu banjir, rumah-rumah masa banjir ni mengalami kenaikan air. So jadinya mereka tidak ada tempat untuk tidur. So kita boleh cari tempat-tempat yang luas seperti macam dewan masyarakat, balai raya, sekolah-sekolah yang tidak dinaiki air, tempat-tempat yang tinggi justru dapat menyediakan tempat tinggal sementara untuk masa-masa banjir. Seterusnya, untuk golongan-golongan wanita, kanak-kanak, warga emas yang menghadapi situasi banjir, kita utamakan golongan-golongan ini kerana dikhawatiri keselamatan mereka. Keselamatan mereka kami utamakan kerana mereka adalah golongan yang lemah. Sekiranya mengalami kecederaan,
ataupun sebarang masalah, kami akan terus bertanggungjawab untuk menghadapi secara langsung atau tidak langsung bagi mengelakkan kemalangan yang tidak diingini. Baiklah, itu saja sedikit untuk input. Seterusnya akan disambung oleh teman-teman saya yang lain. Sekian, terima kasih. Saya Tengku Nur Nadira, saya akan memperbentangkan output untuk projek inovasi kami. Kami mempunyai 4 aktiviti. Aktiviti kami yang pertama, kami telah menjual makanan dan barangan terpakai untuk mengutip dana mangsa banjir. Kami telah menjual makanan seperti nasi goreng, mi goreng, roti dan pelbagai jenis buah-buahan. Kami telah mengadakan jualan di kafeteria Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Untuk barangan terpakai pula, seperti surat khabar lama, majalah, buku-buku yang tidak mahu digunakan, barangan elektrik, barangan kaca dan barangan plastik, kami telah mengitar semula. Dan hasil yang kami dapat, kami akan hulurkan kepada mangsa banjir. Kedua, kami telah memberikan pakaian terpakai kepada mangsa banjir. Kami telah berjaya mengumpulkan hampir 20 kotak pakaian yang masih lagi dalam keadaan elok. Barangan yang kami agihkan adalah seperti baju, seluar dan juga selimut. Kami yang ketiga, kami telah memberikan bantuan perubatan. Kami utamakan rawatan kepada golongan warga emas yang menghidap penyakit darah tinggi dan juga kencing manis. Kami juga telah memberikan pemeriksaan rutin kepada mangsa yang terdedah kepada cirit-birit, muntah dan juga kudis. Aktiviti kami yang terakhir, kami telah membantu menyediakan makanan dan minuman untuk mangsa banjir. Keperluan yang telah kami sediakan adalah seperti beras, gula, biskut, roti, mi segera dan juga minuman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hasil daripada jangka masa pendek di dalam program yang kami lakukan, iaitu program sukarelawan bencana alam, dan kami memilih untuk membantu menjadi sukarelawan dalam menguruskan mangsa banjir, ialah dalam bantuan untuk jangka pendek ialah memberi makanan kering, tikas, selimut dan set kit bencana disalurkan segera kepada mangsa di pusat pemindahan. Jadi setiap sukarelawan akan mengagihkan kotak makanan kepada mangsa banjir, dan bantuan tersebut akan menyediakan makanan dan minuman, kesihatan dan perubatan kepada mangsa. Bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh sukarelawan bermaksud beberapa bentuk bantuan keperluan asas seperti makanan, pakaian dan logistik juga kepada mangsa bencana, dan bantuan juga perlu sampai ke tempat bencana pada kadar yang segera, kerana bantuan jangka masa pendek ini biasanya bersifat sementara hingga digantikan oleh pihak berwajib atau agensi bantuan dalam jangka panjang. Dari segi bantuan perubatan pula ialah khidmatan perubatan khusus untuk rawatan kes ringan sahaja yang kurang sihat akibat bencana di tempat berlakunya bencana banjir itu. Namun sesetengah pasukan perubatan mempunyai klinik dan bilik bedah bergerak serta fasiliti lebih canggih untuk tangani kes berat itu. Tujuan utama dalam bantuan kemanusiaan dan perubatan adalah untuk menyelamatkan nyawa mangsa, meringankan penderitaan dan membantu mangsa dari segi psikologi. Para sukarelawan haruslah sanggup untuk mengorbankan masa dan kita juga perlu menggalakkan semua pihak bersama menghulurkan tangan dalam misi bantuan perubatan ini. Jadi dengan itu, mari kita sama-sama menjayakannya. Kami telah berjaya bersama-sama menjayakan misi bantuan kemanusiaan dan perubatan pada bila-bila masa, kerana sumbangan sukarelawan yang dilakukan mungkin dipandang tinggi setiap mangsa yang sentiasa menunggu bantuan dari segi sudut fizikal maupun emosi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Haris Saikal bin Fairuz Effendi.
saya ingin menerangkan isi penting tentang bantuan jangka masa sederhana terhadap bencana alam banjir. Bantuan ini bertujuan untuk membantu mereka yang dalam kesusahan. Antara bantuannya ialah dari segi sumbangan tenaga. Sumbangan tenaga kepada mangsa dan juga pihak atasan bagi meringankan beban mereka. Kita sebagai sukarelawan haruslah membantu dan memberi kerjasama yang baik terhadap mereka untuk memudahkan proses bantuan ini. Selain itu, bantuan daripada jangka masa sederhana dalam menjadi sukarelawan banjir ini, kita dapat membantu dari segi pengangkutan. Dari segi pengangkutan, kita dapat menggunakan bot dan juga 4-wheel drive untuk membantu mereka dan membawa mereka ke tempat yang lebih selamat. Dengan adanya pengangkutan tersebut, kita dapat membantu mereka untuk mengalihkan barang-barang yang penting ke tempat yang lebih selamat dan juga dapat memudahkan urusan mereka dengan mudah, dengan lancar. Kita perlu mendorong semua pihak untuk bekerjasama bagi mencapai misi bantuan dari segi jangka masa pendek, sederhana dan juga panjang. Kita sewajarnya membudayakan sikap saling tolong-menolong selagi kita termampu. Lantaran buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hari Arsyad bin Muhammad Sabri dan hari ini saya akan membentangkan sukarelawan dalam jangka masa yang panjang. Pada jangka masa yang panjang, bagi mengatasi masalah banjir sebagai seorang sukarelawan adalah melatih sukarelawan yang baru menjadi sukarelawan dan terlatih dari segi emosi dan fizikal. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan sukarelawan tidak semangat jati diri, apatah lagi emosi ketika menghadapi cabaran dan dugaan. Ini menyebabkan sukarelawan patah semangat untuk meneruskan dan berhenti sekerat jalan. Oleh itu, kita hendaklah membimbing mereka dan menanam semangat agar hati mereka terus berkobar-kobar memerlukan bantuan pada masa-masa banjir. Sebab kata pepatah, berlentur buluh biarlah daripada rebungnya. Iaitu tak kiralah usia muda, remaja maupun tua, adalah tanggungjawab kita bersama menolong dan juga menghulurkan bantuan pada orang yang kurang bernasib baik menimpa bala bencana. Kesannya adalah lahir lebih ramai sukarelawan yang baru dan menghulurkan bantuan dan lebih cepat dan bertindak jika menghadapi bala bencana menimpa kelak. Selain itu, menyediakan sebuah kamp bagi melatih mereka iaitu sukarelawan baru untuk mengasah lagi skill mereka untuk cepat bertindak. Hal ini demikian, sukarelawan bukan sahaja menghulurkan bantuan dari makanan, tempat tidur ataupun derma, malah ubat-ubatan juga diperlukan untuk masa-masa bencana. Oleh itu, dengan mengadakan ceramah atau motivasi dari KKM adalah penting untuk belajar dan melatih cara memberi bantuan penggunaan ubat-ubatan, merawat pesakit dan memberi bantuan pernafasan CPR. Kesannya anggota sukarelawan lama maupun baru ada ilmu penuh di dada jika bencana menimpa berlaku. Mereka lebih cepat bertindak bagi menghulurkan bantuan. Akhir sekali, melahirkan masyarakat atau generasi yang suka membantu dan banyak melibatkan diri dalam program kemanusiaan. Sifat minat saling tolong-menolong, menghulurkan bantuan dan melibatkan diri dengan lebih dekat lagi. Masyarakat atau generasi kini seharusnya banyak melibatkan diri dalam CSR. Hal ini terjadi lebih ramai generasi baru melibatkan diri dalam sukarelawan. Bak kata pepatah, bersatu kita rebuh, cerai kita roboh. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, penlibatan pelajar dalam aktiviti sukarelawan dapat membangunkan daya fikir secara kreatif dan kreatif. Dengan cabaran yang dihadapi sukarelawan sepanjang tempoh program iaitu tekanan tugas, sikap mangsa, kerisauan terhadap mangsa dan trauma, pelbagai pengalaman dan pengajaran dapat dipelajari. Pihak atasan juga perlu mengambil inisiatif supaya pergerakan ke lokasi bencana berjalan lancar dan segala kos dijangka akan menampung pelajar. Kekalangan masa dan kos juga menjadi cabaran pelajar untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan. Hal ini kerana pelajar juga mempunyai bebanan tugasan daripada pihak universiti untuk diselesaikan. Pihak universiti perlu meneliti perkara ini dengan lebih lanjut supaya memberikan kelonggaran kepada peserta sukarelawan untuk turut serta dalam aktiviti sukarelawan.